الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke Malaysia Quran Hour pada hari ini bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut kemerdekaan. Untuk tahun yang ke-63 kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendalami cahaya daripada Al-Quran untuk terus kita memberi semangat, untuk terus kita membarakan kemerdekaan ini menuju kepada ilahi, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu dan saya Fazrul Ismail sebagai hos pentadabur bagi Malaysia Quran Hour pada hari ini bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi Azmi, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran, dan juga yang kedua bersama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi sebagai qari bagi Malaysia Quran Hour pada tahun ini. Sama-sama kita ingin melihat bagaimanakah kita ingin mengisi kemerdekaan dengan penuh pencerahan. Kita ingin pastikan bahawa negara ini terus merdeka dengan semangat daripada pencipta yang menjadikan kita selama hari ini. Mari sama-sama kita melihat kepada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Pada surah 55 untuk sama-sama kita menghayati, sama-sama kita melihat apakah rahmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, dan kita ingin sama-sama mengenal pasti, memohon Allah terus memberi rahmat ini hingga ke akhir hayat kita. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban Sadaqallahul azim. Surahul Azim, itulah bacaan daripada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 pada buku surat yang ke-531 untuk mengingatkan kembali kepada nikmat kemerdekaan yang kita kecapi, yang kita nikmati pada hari ini pada tahun yang ke-63 adalah anugerah daripada Allah yang amat penyayang, daripada Allah yang amat menyayangi, yang amat prihatin terhadap diri kita. Maka
kitalah insan rakyat yang akan sentiasa prihatin untuk terus merdeka, mengisi isi merdeka ini dengan panduan daripada surah Ar-Rahman. Ada 4 nikmat yang Allah beritahu di dalam surah ini. Yang pertama, apabila Allah menyatakan Allah mengajarkan Al-Quran. Nikmat pertama, Al-Quran yang mempunyai nilai. Nilai inilah yang kita ingin hidupi untuk kita terus membina dan mengisi negara merdeka. Dan seterusnya Allah menyatakan bahawa kita ini diciptakan sebagai insan. Khalaqal insan sebagai nikmat nombor 2, sebagai pengenalan, sebagai maklumat kepada kita bahawa kita ini di negara ini insan daripada Tuhan yang sama, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Lebih daripada itu, kita ada Melayu, kita ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Murut, pelbagai kaum bangsa untuk kita sama-sama meraihkan bahawa mereka semua di kalangan kita adalah insan daripada Tuhan yang sama untuk kita sikapi dengan prihatin, dengan kasih sayang. Dan kemudian Allah memberitahu nikmat ketiga, Allamahul Bayan, iaitu Allah mengajarkan kita berkata, berkomunikasi dengan baik. Inilah nikmat kerana apabila kita dapat bercakap baik sesama kita, di Facebook kita bercakap baik, di Twitter kita bercakap baik, di WhatsApp kita bercakap baik, di dalam rumah kita bercakap baik, rupa-rupanya ini adalah anugerah daripada Yang Maha Penyayang. Kita tidak mahu fitnah ataupun mengumpat berada di Facebook, tidak mahu di dalam rumah, di luar rumah. Kerana apa? Kerana itu tanda bahawa negara ini kurang kasih sayang daripada Allah, padahal Allah Ar-Rahman tetap menebarkan kasih sayang kepada seluruh dunia. Dan nikmat keempat, Allah menyatakan tentang asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan ini beredar pada kadar yang tepat. Maksudnya ialah ketepatan ini menjadi rahmat kepada kita untuk kita menikmati cahaya, menikmati fotosintesis, menikmati segala tumbuh-tumbuhan daripada graviti, daripada asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang dicipta, yang berfungsi dengan tepat, memberi pengajaran kepada kita bahawa sebenarnya nikmat inilah yang kita ingin teruskan, yang kita mohon Allah jaga kita, Allah tundukkan segala nikmat ini untuk kita agar kita tunduk kepada Allah yang Maha Penyayang, terus prihatin, terus mengisi merdeka ini dengan 4 nikmat dan terus menghargai semua nikmat ini. Apakah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan 4 nikmat ini? Bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sangat terbaik dalam memahami bagaimana untuk berinteraksi dengan Quran. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman, baginda benar-benar menghayati apakah isi kandung yang sebenarnya ingin disampaikan dalam surah Ar-Rahman itu sendiri. Lalu baginda pada satu malam keluar untuk membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabat. Apabila dibacakan kepada para sahabat semuanya diam. Fasakatu. Semua mereka diam sehingga menyebabkan Rasulullah terasa. Kerana ada sesuatu yang terpendam di hati baginda, seakan-akan para sahabat tidak memberikan respon terhadap isi kandungan yang ada dalam surah Ar-Rahman. Lalu baginda seterusnya melafazkan kepada sahabat, meluahkan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan, qara'tuha lailatal jinni, aku telah membacakan surah Ar-Rahman ini ke atas golongan jin, wahum wafakanu ahsana mardudan minkum, mereka lebih baik interaksinya dengan ayat Quran ini. Setiap kali apabila sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, golongan jin mengatakan tidak ada nikmat kamu yang kami dustakan. Seakan-akannya golongan jin lebih memahami dan menghayati apa yang ingin disampaikan dalam surah Ar-Rahman ini, menggambarkan luasnya nikmat Allah Ta'ala sehinggakan mereka tidak boleh nak nafikan. Seakan-akannya gambaran mereka yang membaca surah Ar-Rahman ini seharusnya memahami Allah Ta'ala mengatakan pada mereka, apa nikmat kamu yang kamu nak dustakan lagi. Kerana kalau kita cuba buat perbandingan pada hari ini, cuba tuan-tuan semua bayangkan bagaimana sekiranya seorang pekerja, dia telah membersihkan lantai, dia telah siapkan fail, dia telah buat proposal kerja, lalu dipersembahkan seluruh kerja ni kepada bos dia, dia kata, apa lagi yang tak cukup bos? Apa lagi yang tak cukup? Tetapi apa yang berada dalam surah Ar-Rahman terbalik. Allah Ta'ala tanya pada kita, nikmat apa lagi yang tak cukup? Cuba tuan-tuan bayangkan, maknanya gambaran inilah gambaran bagaimana Allah Ta'ala membentangkan
seluruh nikmat dia kepada manusia. Tetapi sekiranya manusia membaca surah Ar-Rahman, tidak berinteraksi dengan ayat-ayat Quran, tidak faham tentang apa yang Allah Ta'ala bentangkan daripada nikmat ini, inilah yang menyebabkan Rasulullah rasa sedih. Inilah yang menyebabkan Rasulullah kata, kenapa kamu tidak berinteraksi dengan ayat yang menceritakan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam ayat Quran ni, banyak Allah Ta'ala memberikan refleksi ataupun Allah Ta'ala mengajak kita memikirkan tentang nikmat yang ada dalam Quran. Salah satu yang paling luas sekali yang dibentangkan adalah dalam surah Ar-Rahman. Sebab itulah apabila baginda Nabi SAW, apabila baginda membacakan ayat ini kepada para sahabat, baginda berkehendakkan supaya kita semua faham tentang apa yang ingin disampaikan, bahawa nikmat Allah Ta'ala sangat luas. Andai sekiranya satu nikmat sahaja telah ditarik daripada kita, kita bimbang, kita tidak dapat membalasnya ataupun tidak dapat diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana untuk kita memahami ayat Quran dan bagaimana untuk kita menyelami apa yang dimaksudkan ataupun apa yang disampaikan di dalam surah Ar-Rahman ini sendiri. Inilah yang kita belajar daripada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 dalam bagaimana Nabi berinteraksi, sahabat berinteraksi dengan 5 ayat ini, iaitu apabila Nabi menyatakan bahawa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini perlu kita sentiasa dekat dengan yang Maha Penyayang. Kita selalu memberi respon terhadap bahawa pelbagai nikmat yang ada di dalam Al-Quran, dan dalam surah Ar-Rahman inilah Allah menyatakan 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat mana yang kecil daripada Tuhanmu yang kamu berdua dustakan. Kerana nikmat yang kecil itulah yang kita perlu bina seni itu dalam setiap individu rakyat Malaysia, dalam setiap individu untuk merdeka mempunyai seni untuk melihat nikmat-nikmat yang kecil, apatah lagi bercakap tentang nikmat yang besar. Daripada interaksi bersama dengan Ar-Rahman, kita ingin menjadi hamba Ar-Rahman yang mengisi kemerdekaan pada tahun-tahun yang seterusnya. Ada satu surah yang menerangkan tentang hamba Ar-Rahman. Ia disampaikan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Pada halaman 365, saya menjemput pada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di Facebook, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 365, bermula ayat 63 hingga ayat ke-77. Kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat surah Al-Furqan ayat 63 hingga 67 ini, untuk sama-sama kita melihat 5 ciri pertama daripada 12 ciri ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman yang sentiasa dekat, prihatin dengan kasih sayang daripada Allah SWT. Surah Ar-Rahman ataupun surah Al-Furqan ayat 63 hingga 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 63 hingga 68 sebentar tadi kita membaca tentang bagaimana Allah menyatakan tentang ciri ibadur Rahman, tentang hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Maha Pengasih. Allah menyatakan di hujung surah Al-Furqan, surah yang bercerita tentang Al-Furqan. Nama lain bagi Al-Quran, makin kita diajarkan dengan Al-Quran, makin tuan-tuan bersama dengan Al-Quran yang dinyatakan pada ayat 2 surah Ar-Rahman yang kita lihat sebentar tadi. Rupa-rupanya Allah menyatakan kesan daripada makin kita mendapat hidayah, bayyinah dan juga fungsi ketiga Al-Quran, kita mendapat Al-Furqan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita dekat dengan Al-Furqan, kita dapat membezakan yang hak dan yang batil, dan ada panduan apakah tanda seseorang itu mendapat Al-Furqan, iaitu ia menjadi hamba Ar-Rahman, hamba Maha Pengasih yang Allah nyatakan pada ayat 63. Ciri yang pertama, berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh rendah hati. Dalam kehidupan sentiasa rendah diri, dalam kehidupan walaupun boleh berjalan tetapi masih lagi tidak memandang enteng kepada orang lain. Dalam berjalan di atas muka bumi ini, berfungsi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengikut, tetap dengan rendah hati, kerana apa sahaja kejayaan kita berjalan, bergerak sebenarnya adalah dengan izin daripada Ar-Rahman. Allah memberi highlight dalam ibadur Rahman. Perkataan ibad di situ menandakan bahawa saya kena sedar diri saya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba yang kena Ar-Rahman itu amat sempurna, tetapi jiwa saya ini, diri saya ini adalah tidak sempurna. Saya ada banyak masalah, saya ada banyak kekurangan. Walau banyak macam mana pun harta saya, banyak mana pun kuasa yang saya ada, banyak mana pengalaman saya, banyak mana ilmu saya, sebenarnya ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu ya Allah, dan orang di sekitarku pun adalah hamba yang penuh dengan cabaran masalah, kerana yang sempurna hanya Mu ya Allah. Inilah kefahaman daripada interaksi bersama Al-Furqan. Sehingga kan kita melihat kelemahan di orang lain adalah kelemahan diri. Kelemahan diri adalah sesuatu yang kita doa pada Allah Subhanahu taala, ya Allah ya Rahman, tolong pandu hati ini untuk merendah diri. Dan apabila berinteraksi dengan orang yang bercakap dengan jahilun, yang mungkin tidak seperti mana yang kita harapkan, mungkin orang itu tidak menggunakan fakta yang betul, mungkin tidak menggunakan perasaan yang betul, dia mengecam, menghina, mengherdik, menyindir, memalukan kita. Ciri yang kedua bagi ibadur Rahman adalah qalu salama, iaitu membalas dengan kesejahteraan, cuba mengawal diri untuk terus membalas dengan senyuman, dengan segala kesejahteraan. Dan ini adalah mencabar kecuali apabila kita ingat, ya Allah ya Rahman, selama ini Engkau terus memberi nikmat kepada kami, untuk terus membalas, Engkau terus memberi kepada diri ini, walaupun kadang-kadang jahil tentang-Mu, tetap Engkau berikan rahmat daripada Ar-Rahman. Itulah ciri yang kedua. Diikuti ciri yang ketiga pada ayat 64, iaitu mereka yang mendirikan solat malam, yang sentiasa ingin membetulkan diri, mengaku bahawa diri ini penuh dengan kelemahan, ada banyak projek, banyak perkara yang perlu dibuat pada siang hari, tetapi ya Allah, kekuatan diri ini adalah apabila aku dekat dengan-Mu, selalu menghadap, sujud dan juga berdiri mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan. Ciri yang keempat adalah apabila seorang hamba Ar-Rahman selalu berdoa, mohon jauhkan daripada risiko paling besar, iaitu neraka Allah, tidak mampu untuk kekal, tidak mampu untuk duduk walaupun satu saat. Dan kerana itu membawa kepada ciri yang kelima, ibadur Rahman sentiasa berjuang memberi, tidak melampau bakhil, tidak bakhil dan tidak kedekut, tidak juga dia boros dalam menggunakan segala rezeki yang Allah berikan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berinteraksi menjadi contoh Quran berjalan, hamba Ar-Rahman, bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Baik. Bukan sahaja dalam Quran sebenarnya menceritakan bagaimana ciri-ciri ibadur Rahman,
tetapi baginda Nabi SAW sendiri menunjukkan contohnya. Antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang disabdakan ataupun apa yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang asalnya adalah seorang pendeta Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Tetapi ketika mana baginda Nabi SAW sampai di Madinah, Abdullah bin Salam bersegera dengan para sahabat yang lain untuk berjumpa dengan Rasulullah. Perkara ini disebutkan dalam hadis yang menyebutkan, dikatakan oleh Abdullah bin Salam, lamma qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafalan nasu ilaihi. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sahaja ke Madinah, maka manusia bersegera menuju kepadanya. Wa qila qad qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata bersegeralah manusia menuju kepadanya, lalu aku pun turut menuju kepadanya. Faji'tu fin nas li anzura falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Abdullah bin Salam berkata bahawa apabila aku menyaksikan wajah Rasulullah ni bukan wajah seorang yang penipu. Lalu dia meneruskan lagi dan dia kata fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Lalu Rasulullah berpesan, yang pesanan yang pertama yang diingati oleh Abdullah bin Salam, iaitu Rasulullah berkata, wahai manusia, afshus salam, sampaikanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, hubungkanlah silaturahim, wa sallu bil laili wan nasun niyam, dan dirikanlah solat malam ketika mana manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan yang sejahtera. Perhatikan bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh asalnya seorang Yahudi. Berarti maknanya Yahudi itu pertama kali melihat Rasulullah, perkara pertama yang terdetik dalam hati dia, dia ni bukan seorang wajah yang penipu. Ini perkara yang paling penting sekali dalam pembinaan sebuah negara yang merdeka, iaitu dipimpin oleh seorang yang memang mukanya adalah muka seorang yang ikhlas, jujur untuk memberikan kesejahteraan buat rakyat. Bahkan lafaz pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia adalah afshus salam, sebarkan kesejahteraan, sebarkan salam. Sebarkan salam adalah salah satu perkara yang paling asas yang disebutkan oleh baginda Nabi, sehingga kan baginda kata kamu akan mudah masuk syurga dengan hanya memberi salam. Sabda Rasulullah SAW, baginda kata la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tak akan boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan beriman melainkan kamu setelah berkasih sayang, membina masyarakat yang harmoni. Bagaimana nak berkasih sayang? Lalu Rasulullah kata awala adullukum idza qultum tahabbabtum. Bukankah kamu nak tak kamu kalau aku beritahu kamu satu perkara, kalau kamu buat kamu akan berkasih sayang? Lalu para sahabat bertanya, apa dia wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata afshus salam. Afshus salam bukan sekadar menyebarkan salam, tetapi memberikan kata yang elok kepada manusia, tidak caci maki, tidak kutuk mengutuk, tidak menfitnah sesama manusia. Inilah perkara yang paling asas dalam pembinaan sebuah negara yang mempunyai ciri-ciri ibadur rahman yang membentuk satu negara yang harmoni. Inilah apa yang dilakukan, yang berlaku sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk menghidupi, memimpin sebuah negara daripada Mekah ke Madinah itu, dan inilah juga yang kita perlu sikapi, yang perlu kita amalkan untuk kita sama-sama mengisi kemerdekaan, iaitu sentiasa prihatin, sentiasa ikhlas dalam membina negara ini dan sentiasa ingin membawa kesejahteraan. Dan inilah resolusi yang kita boleh ambil sebagai panduan kita pada 5 perkara seperti mana yang kita dapat saksikan, iaitu daripada tawaduk, berbudi bahasa, mendirikan solat malam, takut neraka, dan sederhana, ya, membelanjakan harta, berjuang untuk memastikan bahawa diri, keluarga, negeri dan negara ini terus merdeka dengan panduan daripada surah Al-Furqan ayat 63 hingga ayat 67. Dan insya-Allah kita ada paparan khas daripada Chennai, India.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. Begitulah paparan yang istimewa menyambut kemerdekaan dengan surah Ar-Rahman dan juga diikuti dengan surah Al-Furqan daripada rakan-rakan senegara kita yang berada di Chennai, India, berada di Azerbaijan, yang berada di UAE, Dubai, di Doha, Qatar dan juga daripada Nigeria. Dan ini adalah kesepakatan kita, kesepaduan kita. Malaysia prihatin, seluruh dunia bersama dengan Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali dalam Malaysia Quran Hour. Semoga kita lebih merdeka dari segi rukun bahasa, rukun bahasa kita, tata cara kita, budaya kita, sikap kita, tingkah laku dalam diri kita, dan merdekalah untuk diri sendiri dengan ke arah kebaikan. Alhamdulillah, negara kita memang pun dah merdeka sejak dulu lagi, tetapi still dibelenggukan dengan krisis antara bangsa dengan kaum. Kesimpulannya perlulah menghormati, mesti menghormati antara satu sama lain. Untuk pada kemerdekaan kali ini, kita harapkan maintain SOP dengan sambutan kemeriahan kemerdekaan pun, tapi keep maintain SOP, jaga jarak. Kita nak kurangkan jumlah COVID-19 dan break the chain. Kembali kita dalam Malaysia Quran Hour yang dibawakan oleh Mufas. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ar-Rahman, memberi kepada kita nikmat kemerdekaan untuk tahun yang ke-63 yang kita perlu syukuri banyak-banyak dengan kita sama-sama berazam untuk menjadi hamba Ar-Rahman, dan kita ingin sama-sama mendidik kepada ahli keluarga kita, kepada ahli organisasi kita, ahli negeri dan negara ini, yang kita doakan banyak-banyak kerana kita adalah hamba yang penuh kelemahan, bukan mudah untuk mengawal hati orang lain kerana hati sendiri pun amat sukar, tetapi Ar-Rahman mampu untuk memastikan merdeka ini adalah merdeka yang dipimpin, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat kepada ciri yang seterusnya sebagai hamba Ar-Rahman pada ayat yang ke-68 hingga 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Allah menyayangi negara ini, Allah menyayangi dunia ini dengan memberi panduan yang ke-6 hingga yang ke-10 dalam ayat 68 hingga ayat 72 yang kita baca sebentar tadi. Dalam ayat yang ke-68 ini Allah menegaskan kepada rakyat Malaysia, kepada semua di dunia ini agar bertauhid, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Allah menggunakan perkataan ini, Allah menyatakan penegasan jangan berdoa bersama Allah selain daripada Allah sahaja. Maksudnya fokus minta bantuan, kebergantungan hanya pada Allah, kerana tidak akan kecewa bergantung kepada Allah, bergantung kepada sesama manusia. Walaupun kita memang sama pasangan ataupun di dalam ahli organisasi, bila kita bergantung kepada manusia itu melampau daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sama tahap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti kecewa dan dikecewakan dan kita akan hilang merdeka. Tetapi apabila kita bergantung kepada Allah yang satu, kita tidak akan terlibat dengan sistem yang membunuh walau satu nyawa, dengan sistem perundangan, dengan kita sentiasa peka kepada nasib setiap insan. Dan inilah ciri yang ke-7, diikuti ciri yang ke-8, menjaga maruah bagi setiap insan, wala yaznun, tidak berzina. Dan Allah menyatakan perkara ini penting dalam satu ayat, pada ayat 68, kerana bila makin dekat dengan Allah, makin menjaga manusia, makin menjaga setiap maruah yang ada. Inilah kemerdekaan yang kita dambakan sebagaimana telah disampaikan, diamalkan pada zaman Nabi. Diikuti pada ayat yang ke-69, Allah memberi peringatan tentang balasan. Dan jika seseorang itu tersilap dalam hidupnya, pernah bergantung kepada sesama manusia lebih daripada Allah, maka Allah menyatakan mestilah bertaubat, beramal, buat baik sebaik mungkin dalam mengisi kemerdekaan ini untuk mendapat keampunan, mendapatkan kasih sayang. Sebagaimana dalam ayat yang ke-70 diulang kembali pada ayat 71, bertaubatlah, beramal baiklah, baiki apa sahaja pada setiap individu, maka insya-Allah Allah akan kembali dan mengembalikan kemerdekaan yang kadang-kadang hilang dalam individu ataupun keluarga. Dan pada ayat 72, ciri yang ke-10, tidak bersumpah dan tidak meninggalkan, tidak bersumpah palsu dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Inilah yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi baginda bersama dengan sahabat membina negara yang merdeka 1400 tahun yang lepas. Mari sama-sama kita dengar bagaimana implementasinya bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi. Baik, sekiranya kita telah mempelajari hadis berkenaan tentang hadis yang tadi. Hadis yang pertama, baginda menyebutkan tentang syarat pertama dalam pembinaan satu institusi kemasyarakatan yang baik adalah dengan memberikan salam ataupun menyebarkan kebaikan kepada manusia. Manakala perkara yang kedua yang digambarkan ataupun yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah wa'at'imut ta'am,
iaitu memberikan makan. Ini adalah prinsip yang kedua yang sangat cantik, yang tidak disedari barangkali oleh ramai orang. Bagaimana baginda bukan saja menyebarkan kesejahteraan, bahkan melatih para sahabat agar mereka menyumbangkan juga, bahkan mempraktikkan secara praktikal. Bagaimana nak mempraktikkan secara praktikal? Maka Rasulullah ajarkan kepada mereka supaya berikan makanan kepada mereka siapa sahaja, terutamanya pada mereka yang susah. Dalam perkara ini baginda gambarkan bahawa orang yang memberi makan ini adalah salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga. Yang ni yang sukar untuk kita dapati, dan kita kadang-kadang tak sedar bahawa beri makan adalah salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga. Yang ni yang Allah Taala sebutkan dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang yang susah, orang yatim dan orang-orang yang miskin ni tadi. Jadi kat sini Allah Taala gambarkan, kalaulah nak jadi ahli syurga, nak bentuk sebuah masyarakat yang baik, mereka mestilah saling beri makan. Kemudian dalam hadis Nabi juga ada disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hani. Sayyidina Hani pernah bertanya kepada Rasulullah, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu syai'in yujibul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang aku amalkan ini boleh mewajibkan aku untuk masuk syurga? Lalu Rasulullah bagi dia dua perkara sahaja. Yang ni yang menariknya. Rasulullah kata, alaika bihusnil kalam, hendaklah kamu menjaga kata-kata kamu, jangan kutuk orang, jangan caci orang, sama macam perkara pertama yang Rasulullah sebutkan tadi tentang afsyus salam. Perkara yang kedua Rasulullah kata wabadlut ta'am, berilah makan. Perhatikan bagaimana para sahabat praktikkan. Ada seorang sahabat nama dia Sayyidina Abdullah bin Amru. Sayyidina Abdullah bin Amru ni satu hari dia sembelih anak kambing ataupun disembelih kambing, lalu dia tanya kepada ahli keluarganya, boleh tak kita bagi pada jiran kita yang bukan muslim? Perhatikan, maknanya orang terbayang bahawa orang Islam ni agaknya orang ni keras sahaja ke sesama non muslim? Tidak. Para sahabat adalah orang yang sangat lapang. Mereka memberikan makan kepada sesiapa sahaja, orang susah, orang senang, bahkan non-muslim turut diberikan sumbangan ataupun beri makan. Alangkah cantiknya bagaimana Rasul bentuk sebuah komuniti yang harmoni. Maknanya bukan sahaja beri makan kepada orang yang miskin, orang muslim sahaja, tetapi non-muslim juga. Bahkan ini satu lagi perkara yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Khattabi. Al-Imam Khattabi kata, perhatikan bagaimana Rasul huraikan perkara ini. Tak ada siapa sangka bagi makan adalah salah satu ciri-ciri ahli syurga, bahkan mewajibkan seseorang tu boleh masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok kalaulah ada di kalangan kita waktu PKP ni macam-macam orang menghadapi ujian. Ada di kalangan mereka yang kehilangan kerja, ada yang tak mampu untuk mendapatkan sumber makanan, ada yang tak dapat sumber topeng dan sebagainya. Kitalah yang seharusnya memainkan peranan, mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi dalam Quran dan dalam hadis. Dalam Quran seperti mana yang Ustaz Fazrul sebutkan tadi, 13 ciri ibadah Rahman. Dalam hadis bagaimana Rasulullah susun satu persatu tentang pembinaan sebuah negara yang harmoni sesuai dengan pembangunan negara ini, negara merdeka yang sejahtera. InsyaAllah ciri yang pertama tadi adalah memberikan salam, memberikan kesejahteraan kepada manusia. Yang kedua, beri makan pada orang. Tak susah tuan-tuan, insyaAllah. Itulah panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisi kemerdekaan, mengusahakan kemerdekaan dengan izin Allah daripada bumi Mekah ke Madinah, kembali kepada bumi Mekah, mengisi dengan 4 perkara yang dibahaskan sebentar tadi. Dan kita melihat kepada sambungan surah Al-Furqan untuk sama-sama kita melihat ciri yang ke-11 dan yang ke-12 ibadur Rahman yang diamalkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh sahabat, yang akan diamalkan oleh kita rakyat Malaysia seluruh dunia, mengisi kemerdekaan agar merdeka kita ini adalah bebas daripada kehambaan sesama manusia kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat kepada surah Al-Furqan ayat 73 hingga 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 73 dan 74 Allah menyambung ciri yang ke-11 dan ciri yang ke-12. Ciri yang ke-12 itu apabila Allah menyatakan tentang menyelami ayat-ayat Allah, mengingat kepada Allah, kehebatan Allah dan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, bukan buat-buat pekak, bukan buat-buat tidak nampak, tetapi sentiasa berinteraksi dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Pada waktu ini kita nampak bahawa salah satu kebesaran Allah, Allah memberi kepada kita satu ujian COVID-19 untuk sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi, agar kita terus memberi salam kepada seluruh insan, untuk terus memberi makan, membantu, untuk terus lagi bersilaturahim, untuk terus lagi kita bangun pagi untuk memikirkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dan inilah kesan daripada kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini perlu kita interaksi dari masa ke semasa, kerana hamba Ar-Rahman tahu bahawa diri amat lemah. Bila diri amat lemah, perlukan bantuan daripada Allah. Melihat kebesaran Allah di alam ini menyebabkan dia rasa bahawa lemahnya saya ini ada Ar-Rahman yang akan membantu saya. Ketika saya kecewa, ketika saya rasa sedih, saya tahu bahawa alam yang besar ini masih lagi ada pencipta, maka pencipta yang sama akan membantu saya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang pastinya ciri yang ke-12, seorang ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang pengasih, hamba yang amat prihatin dalam kehidupan harian ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mengapakah ibadur rahman berdoa begini? Kerana seorang hamba ar-Rahman amat penting menjaga keluarganya, ingin menyelamatkan keluarganya, dan ketika diri rasa bahagia dengan keluarga, doa terus dengan doa yang ada pada ayat 74, kerana ingin bahagia itu sampai ke syurga. Jika pada waktu itu dia panas, ketika itu dia rasa marah, ketika itu dia rasa bahawa jiwanya mendidih, beliau berdoa dengan doa yang sama, kerana dia bergantung kepada Rabbana, ya Allah, kurniakanlah pasangan dan zuriat menyejuk mata, kerana aku tidak mampu untuk menyejukkan hatta pada hatiku, apatah lagi menyejukkan ahli keluargaku. Tetapi dengan bantuanmu ya Allah Ar-Rahman, inilah hadiah besar yang kami dambakan daripadamu. Inilah ciri yang ke-12, membina negeri dan negara ini untuk terus prihatin dengan ciri ibadur rahman. Yang Allah beritahu ada satu negeri yang merdeka 100%. Namanya adalah, apabila Allah memberi gambaran, ganjaran ghurfah, satu bilik, satu tempat yang istimewa di syurga, itu merdeka sebenar-benarnya. Kita isikan kemerdekaan di negara ini agar kita terus merdeka di sana. Tetapi kalau ia tidak diisi, negara ini tidak diisi dengan ibadur rahman, khawatir di sini kita bertelagah dan panas pada setiap masa, dan sampai di akhirat nanti Allah menyatakan pada ayat 66
bahawa neraka jahanam itu adalah tempat yang penuh belenggu, tidak merdeka, itu adalah tempat seburuk-buruknya. Bagaimana Nabi melihat, mensikapi kepada perkara ini bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi? Baik, sekiranya kita perhatikan pada hadis yang pertama tadi, bagaimana Rasulullah menyebutkan dua ciri awal dalam pembinaan sebuah negara yang harmoni adalah memberi salam dan memberi makan. Lalu Rasulullah datangkan dua ciri yang kedua, iaitu dalam pembinaan institusi kekeluargaan pula, iaitu Rasulullah menyebutkan, dia kata wasilul arham, iaitu hubungkan silaturahim, waqumu billaili wan nasun niyam, dan bangunlah malam ketika mana manusia sedang tidur. Perhatikan bagaimana cantik Rasulullah bahagikan hadis ini kepada 4 elemen. 2 elemen yang pertama adalah tentang kemasyarakatan, dan 2 elemen yang kedua adalah tentang kekeluargaan. Elemen yang tentang kekeluargaan ini, yang pertama Rasulullah sebutkan bahawa jangan kita putuskan silaturahim. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nama dia Jubair bin Mut'im, dia ada menyebutkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahim ni tak boleh masuk syurga. Tadi kalau Rasul kata orang yang bagi makan wajib dapat syurga, orang yang putuskan silaturahim tak boleh masuk syurga. Yang terakhir sekali yang Rasul sebutkan adalah berkenaan tentang qiyamul lail. Ini yang sangat cantik, yang saya suka dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bila mana dalam pembangunan institusi kemasyarakatan dan kekeluargaan, Rasulullah akan kaitkan juga dengan pembinaan jati diri peribadi. Maknanya macam mana nak bentuk sebuah keluarga yang harmoni, masyarakat yang harmoni, mesti ada satu individu yang cukup kuat dia punya jati diri, iaitu dia bangun malam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah dia, dia adalah seorang yang sangat zuhud ataupun sangat wara' ataupun sangat baik. Tetapi Rasulullah pernah tegur dia. Rasulullah kata pada dia, Rasulullah kana Abdullah, Rasulullah pesan pada Hafsah kakak Abdullah bin Umar, dia kata kana Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ni adalah lelaki yang sangat soleh, in qamal lail, sekiranya dia bangun malam. Sejak dengar hadis tu, Abdullah bin Umar tak pernah tinggal qiyamul lail. Kerana qiyamul lail ni adalah satu proses pembinaan jati diri. Apabila setiap individu muslim mempunyai jati diri yang kukuh, dia akan membentuk satu kekeluargaan yang harmoni. Bila keluarga dah kukuh, dia akan membentuk satu masyarakat yang kukuh. Inilah teori yang baginda asaskan dalam pembentukan sebuah masyarakat berdasarkan hadis Nabi. Begitulah panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendirikan malam ini sebagai cara untuk kita membina personaliti yang unggul, agar personaliti unggul itu digabungkan dengan personaliti unggul dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu amat bergantung kepada Ar-Rahman, bukan yang si isteri bergantung pada suami, si suami makin bergantung pada isteri, dan makin bergantung akhirnya kecewa kerana tidak dapat memenuhi kepada harapan. Bagi seorang di dalam organisasi bergantung kepada ketua bergantung pada individu tertentu, dan akhirnya bergantung, ia kecewa ketika kebergantungan itu hancur musnah, tetapi tidak akan mudah kecewa apabila bergantung kepada Ar-Rahman. Inilah yang membawa kepada ibadur Rahman. 12 ciri yang tersenarai sebentar tadi, yang bermula dengan tawaduk, bermula dengan berbudi bahasa, mendirikan solat malam, takut kepada balasan neraka, sederhana membelanjakan harta, bertauhid, menjauhi pembunuhan, menjauhi zina, bertaubat, tidak bersumpah palsu, berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, memohon kebaikan buat keluarga. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengisi kemerdekaan dalam Malaysia Quran Hour. Mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Ar-Rahman mengizinkan kita menjadi generasi rakyat ibadur Rahman dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tarmizi. Untuk doa, mari sama-sama kita menghayati doa yang telah Tuhan Ar-Rahman merakamkan dalam surah Al-Furqan, iaitulah pada ayat yang ke-74 menerangkan personaliti, ciri-ciri ibadur Rahman. Sama-sama kita hayati doa tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama.
Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati-hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa ini mengakhiri program Malaysia Quran Hour kita pada hari ini. Program ini yang dibawakan oleh Mufaz. Kita bersyukur pada Allah SWT terus mengisi dengan merdeka, merdeka, merdeka dengan menjadi hamba Ar-Rahman, berinteraksi dengan yang Maha Pengasih Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.